Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Puan Ella dari Temerloh Puan lupa pula saya. Alhamdulillah. Selamat datang Puan Ella. Okey, siapa lagi yang ada bersama kita malam ni? Boleh komen sikit dekat ruangan komen. Okey, alhamdulillah hari ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Dr. Seria. Alhamdulillah. Okey. Minta maaf background tidak berapa menyenangkan. Sebab saya berada di rumah adik, berkumpul saudara mara, keluarga isteri daripada Johor, berkumpul di rumah adik di Ken Rara. So saya sepaksa lari masuk dalam bilik. Kat luar ramai bising hingga rendah kat luar. Okay. Mudah-mudahan suara dan juga gambar saya jelas sebab biasa di rumah, saya live di rumah kita gunakan Unify. Hari ni sebab berada di rumah adik, saya terpaksa gunakan mobile network kan. So harap segala-galanya lancar insya-Allah, mudah-mudahan. So sebelum kita pergi lebih lanjut, Dr. Puan Ella dan siapa lagi yang ada, boleh saya dapatkan feedback suara saya dengan gambar. Okey ke? Jelas ke? Mudah-mudahan jelas. Tak ada sangkut-sangkut sebab ni first time saya guna mobile network. Sebelum ni kita bersiaran di rumah saya. Kita gunakan platform pula. Kita gunakan Unify. Hari ni saya daripada rumah adik di bandar Ken Rara. So kita gunakan mobile network. So mudah-mudahan line okey. Alhamdulillah jelas kedua-duanya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Dr. Sedia. Terima kasih Cik Kamaruzzaman. Alhamdulillah semua clear Alhamdulillah. Saya risau juga sebenarnya. Saya risau juga sebenarnya, takut tak boleh live daripada sini. Sebab risau lain buat guna mobile network kan. Saya kalau clear alhamdulillah. Waalaikumsalam buat Puan Nur Hayati Muhammad. Alhamdulillah. Okey. So insya-Allah alhamdulillah kita boleh start Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Puan Cik Charuni. Okey, alhamdulillah selamat datang. First time saya nampak nama Cik. Cik ke Puan boleh komen saya tak nampak gambar tu. Cik Charuni ke Puan Charuni ni? boleh bagi saya feedback. Saya takut tersilap. Tersilap panggil gelaran nama Okey. First time saya nampak nama Cik Charuni muncul kat ruangan komen kita ni. Clear, uban pun clear. Allah, uban pun clear. Nampak uban Alhamdulillah. Okey. So alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So alhamdulillah bertemu kita kembali pada malam ini. Hari Sabtu malam Ahad. Okey. 20 Jun 20 Jun 2020 bersamaan dengan hari ini kita dah memasuki 28 lupa dah saya pula. 28 Syawal betul 28 Syawal hari ni. So kita ada berbaki 2 hari lagi lah Syawal. Okey. 28 Syawal bersamaan dengan 20 Jun 2020. So malam ni kita bertemu pada pertemuan yang ke-54 kelas kita yang ke-54. InsyaAllah hari ni kita akan sambung bacaan di muka surat 22 Iqra' 6. Kita akan sambung bacaan di topik yang baru iaitu kaedah bacaan ketika wakaf, kaedah wakaf yang ke 345 yang kelima. Okey, yang kelima. 3 kaedah wakaf kita dah sama-sama baca masa di Iqra' 5. Kemudian semalam kita dah baca masuk kaedah wakaf yang keempat. So hari ni insya-Allah kita akan tengok kaedah wakaf yang kelima. So
Pagi tadi kita tak ada kelas kan. So saya rasa semua sedia maklum kan. Kita dah maklumkan semalam. Sebelum tu pun kita dah maklumkan. Yang pagi tadi sepatutnya jam 9 kita bersiaran dalam sesi Hafizah, tapi tak ada. Kita terpaksa batalkan sebab saya ada seminar Fiqh Al-Quran di platform Zoom bersama dengan Ustaz Dr. Azizul Hasan, pensyarah Fakulti Al-Quran dan Sunnah Uniza, yang juga merupakan salah seorang daripada ahli Lujnah Lembaga Tafsir Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Fazlianti Rosli, selamat datang puan. Okey. So alhamdulillah, memang saya nak kongsi sikit sebelum kita bermula malam ni. Sikit kebetulan seminar pagi tadi selama 3 jam. Ada 4 CD. So setiap Sabtu selama 4 minggu. So hari ni CD yang pertama, Sabtu minggu depan CD yang kedua, 4 Julai CD yang ketiga, 11 Julai CD yang keempat. So untuk 4 minggu berturut-turut ni, mulai daripada minggu ni, hari ni 20, minggu depan 27 tak silap saya. Kemudian 4 dan 11 Julai, sesi pagi Sabtu jam 9 kita terpaksa batalkan untuk 4 minggu berturut-turut ni sebab saya ada seminar Fiqh Al-Quran bersama dengan Ustaz Dr. Azizul Hasan tadi. So apa yang saya nak kongsikan pagi tadi seminar selama 3 jam tu, satu poin penting yang saya nak ceritakan sebab berkaitan dengan apa yang dah kita sama-sama baca kemarin. Okey. Pengisian yang sangat luar biasa. Okey, saya tak nak cerita semua, memang akan ambil masa yang panjang lah kan. Cuma saya nak sentuh sikit aja berkaitan dengan apa yang kita dah sama-sama baca kemarin. Okey. Kejap kita tengok. Masih ingat lagi masa semalam, kemarin ketika kita bincang tentang alamat wakaf. Alamat wakaf masih ingat lagi Okey, kita tengok. Kita rujuk di page 19 ikut 6. Okey, ini pelajaran kita hari, saya lupa 2 hari lepas kemarin masih ingat lagi ada 6 alamat wakaf yang kita dah sama-sama cerita, dah bincang dan dah baca pada hari kemarin. Okey, saya nak kongsikan sesuatu info yang terbaru yang saya peroleh daripada perkongsian ataupun pengisian Ustaz Dr. Azizul Hasan pagi tadi dalam seminar Fiqh Al-Quran dalam siri yang pertama. Kebetulan sangat berkaitan dengan apa yang kita sama-sama dah baca 2 hari yang lepas kan. Okey, iaitu tentang berkaitan dengan alamat wakaf lam alif ni. Okey, kalau tuan-tuan masih ingat, ketika kita membincangkan topik ini, alamat wakaf ataupun tanda-tanda wakaf. Okey, tanda-tanda wakaf, tempat-tempat yang sesuai untuk wakaf ataupun tempat-tempat yang sesuai untuk kita wasal sama bacaan. Macam yang saya dah huraikan sebelum ni, kita dah bincang sebelum ni, tanda-tanda ni adalah ijtihad para qurra. Ijtihad maksudnya, ijtihad ni apa nak sebut bahasa mudahnya? Pandangan lah. Berdasarkan kepada pandangan. Maksudnya, pada zaman Rasulullah dulu belum ada lagi ni. Zaman Rasulullah, zaman sahabat belum ada lagi tanda-tanda bacaan, tanda-tanda wakaf ini. Dia dah ada kemudian. Saya tak pasti bila mulanya sejarah tanda Al-Quran ni bermula. Saya tak pasti. Itu saya tak pasti. Yang pasti masa zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in pun saya rasa belum ada lagi alamat wakaf ni. Dia datang kemudian. Saya tak pasti exactly bila, tapi dia datang kemudian selepas zaman tabi'in tu saya rasa, lepas pada tu. Okey. So, dan tanda-tanda bacaan ni dicetuskan idea sebagai satu bentuk inovasi oleh para qurra sekalian untuk membantu orang-orang ajam macam kita lah, orang-orang yang bukan berbangsa Arab, untuk supaya kita tahu kat mana tempat yang sesuai untuk wakaf, kat mana tempat yang kita sesuai untuk wasal, sambung, supaya tidak mengubah struktur, tidak mengubah makna ayat tu secara keseluruhan. Sebab tu saya ada sebut juga masa kita bincang topik ini 2 hari lepas. Sebab tu kadang-kadang dalam Al-Quran yang berbeza, tanda bacaannya berbeza. Sebab dia bergantung kepada ijtihad para qurra. Pandangan para qurra. Okey, jelas Okey, so apa yang saya nak kongsikan ialah tanda lam alif ni. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Asnah Osman. Okey. Apa saya nak kongsikan daripada apa yang dikongsikan oleh Ustaz Dr. Azizul pagi tadi, perbincangan yang panjang tentang ilmu rasam Al-Quran dan juga secara ringkas tentang ilmu ataupun sejarah dhabtul Quran, tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran. Okey. Cuma saya nak sentuh pasal lam alif ni aja yang sebab berkaitan dengan apa yang kita dah baca 2 hari lepas. Mengikut Ustaz Dr. Azizul Hasan, cetakan Al-Quran cetakan Madinah di Majma' Malik Fahad, okey, yang terbaru, cetakan terbaru dalam versi terkini, tiada lagi tanda bacaan lam alif dalam Al-Quran cetakan ataupun versi cetakan terbaru di Madinah, di Majma' Malik Fahad. Itu untuk makluman. Itu yang untuk makluman. So tanda wakaf ini sudah tiada lagi dalam Al-Quran versi
terbaru ataupun dalam penulisan Al-Quran cetakan terbaru di Majma' Malik Fahad, Madinah. So, kalau tuan-tuan dan perempuan ada yang kalau ada di kalangan kita yang dalam masa terdekat lah sebelum PKP dalam tahun ni, awal tahun ni ataupun akhir tahun lepas, yang ada berkesempatan ke Tanah Suci Mekah, kalau ada yang membeli Mashaf Al-Quran di sana, mungkin boleh tengok cek Al-Quran yang kita beli tu, kalau ada lah. Kalau ada di kalangan kita yang ke Tanah Suci dan yang ada membawa balik naskah Al-Quran, Mashaf Al-Quran dari sana, mungkin boleh cek tengok, okay, ada tak tanda lam alif di dalam cetakan terbaru. Sebab mengikut maklumat info terbaru terkini yang dikongsikan oleh Ustaz Dr. Azizul pagi tadi dalam seminar Fiqh Al-Quran yang saya hadiri pagi tadi di platform Zoom. Dia kata, Dr. Azizul beritahu sebab di Madinah dia orang juga ada, kita panggil pakar-pakar Al-Quran lah, pakar-pakar Al-Quran yang dipilih, yang dilantik oleh kerajaan sana, duduk sebagai lujnah Al-Quran, lujnah tasihih Al-Quran di Majma' Malik Fahad sana lah. Okay, so para qurra' di sana, ulama-ulama Al-Quran di sana putuskan untuk tidak mengguna lagi dah tanda waqaf lam alif ini di dalam Al-Quran cetakan terbaru Madinah. Sebab apa? Sebab timbulnya banyak isu. Macam yang saya pernah sebut semalam kan, kemarin kan. Ada yang menganggap lam alif ini sebagai tempat yang haram waqaf. Ada yang menganggap kalau waqaf tempat lam alif ni berdosa dan sebagainya. So, oleh kerana itu timbul banyak isu, banyak fitnah kat situ. So, maka cetakan terbaru yang diputuskan oleh para qurra' di Madinah sana, lembaga lujnah Al-Quran di sana memutuskan tiada lagi tanda bacaan lam alif di dalam Al-Quran cetakan terbaru Madinah di Majma' Malik Fahad. Itu untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan sekalian lah. So kalau ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang dalam masa terdekat lah sebelum PKP tahun ni ataupun akhir tahun lepas ada ke sana, yang ada membeli Mashaf Al-Quran di sana, mungkin boleh tengok dan cek lah tengok. Kalau ada kan. Ataupun yang mungkin tahun depan ke, dah habis PKP ni akan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadat umrah ke kan. Tahun depan mungkin. Okey. Mungkin boleh beli Al-Quran, mungkin kita boleh sama-sama tengok cek lah. Okey. Sebab dimaklumkan pagi tadi, maklumat yang sahih dan juga maklumat yang fresh yang saya terima pagi tadi. Dr. Azizul kata tiada lagi. So ada 5 jelas tanda bacaan di dalam Al-Quran cetakan Madinah di Majma' Malik Fahad. Di Malaysia masih ada. Tapi di sana ulama, para qurra' di sana memutuskan tak nak guna lagi dah tanda lam alif ini sebagai salah satu daripada alamat waqaf. Sebab timbul banyak isu. Banyak isu pertikaian lah. Banyak disalah tafsirkan. Ada yang mengatakan haram waqaf, ada yang mengatakan berdosa waqaf di tempat yang ada lam alif, sampai tahap macam tu. So akhirnya para qurra' di sana, di Madinah sana, memutuskan untuk tidak mengguna lagi dah tanda waqaf lam alif ni pada Al-Quran cetakan terbaru Madinah. Okey, jelas Itu maklumat yang terbaru yang saya peroleh daripada seminar pagi tadi yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan. So apa, nak gambarkan apa kat situ? Nak gambarkan apa yang selama ini mungkin kita faham. Okey, apa yang mungkin selama ini yang kita faham tidak boleh waqaf, ataupun kalau yang lebih advance lagi, haram waqaf, ataupun ada yang memahami sebagai berdosa waqaf di tempat yang ada lam alif, sebenarnya adalah satu pemahaman yang salah dan silap lah sebenarnya. Okey, so saya harap jelas yang macam yang saya explain baru ni lah. So lam alif itu ialah tanda kalau boleh dan kalau mampu kita jangan waqaf. Kalau boleh kita tidak waqaf, bukan jangan waqaf, kalau boleh dan kalau mampu kita tidak waqaf kat situ. Tapi kalau kita dah habis nafas, boleh aja waqaf dengan niat kita nak sambung balik. Okey, so saya harap jelas penangan saya So itu info terbaru yang saya perolehi daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Azizul Hasan pagi tadi dalam seminar Fiqh Al-Quran pagi tadi yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Tiada lagi dah tanda waqaf lam alif di dalam Al-Quran cetakan Madinah yang terbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Aini Abdul Ghaffar. Alhamdulillah baru sempat ikut hari ini. Okey, first time puan Puan Nur Aini. First time join kita dalam sesi Abilah. Waalaikumsalam Cik Kamaruzaman. Okey. Cik Kamaruzaman Melaka ke ni? Oh bukan. Oh Cik Kamaruzaman Melaka tu Cik Kamaruzaman Muhammad Ali. Kamaruzaman. First time Cik Kamaruzaman Okey. So sekarang itu saja perkongsian saya berkenaan dengan topik apa ataupun seminar yang saya hadiri pada pagi tadi lah. Okey, kita pergi pada sambungan bacaan kita di muka surat 22 muka surat 22 Iqra' 6. Okey. Kaedah bacaan ketika waqaf
yang kelima. Okey. Yang kelima. Apabila kita wakaf pada huruf hamzah yang berbaris dua atas sahaja. Dia ada dua syarat. Untuk kaedah wakaf yang kelima ini, untuk kaedah bacaan ketika wakaf, bagi kaedah yang kelima ini, dia hanya terpakai apabila kita wakaf pada dua syarat ataupun dua kriteria ataupun dua spek, iaitu kita wakaf pada huruf hamzah ataupun huruf terakhirnya adalah huruf hamzah. Yang pertama. Yang keduanya, huruf hamzah itu hanya berbaris dua atas sahaja. Okey. Thank you. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Puan Ella. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, jelas sebab saya sampaikan info tu, yang pertamanya niatnya supaya kita dapat update ataupun info yang terkini lah. Yang pertama. Yang keduanya, supaya kita faham dan lebih jelas lagi bahawasanya lam alif itu bukan tempat haram wakaf, bukan tempat berdosa wakaf. Kalau wakaf di situ. So jelas hatta sehinggakan para qura' di Madinah sana memutuskan untuk buang terus tanda bacaan lam alif tu, tanda wakaf lam alif tu dalam Al-Quran terbaru untuk mengelakkan timbulnya kekeliruan, salah faham di kalangan umat Islam. Last kali diputuskan supaya dia buang sebab banyak timbul isu dan silap faham kat situ. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Amran, Tuan Amran. Lama Tuan Amran tak ada kan? Okay. Kami baru cari Tuan Amran ni kat sini. Okay, Waalaikumsalam juga buat Tuan Hams, sahabat kita dari KK, Kota Kinabalu. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. So, sambung cerita kita. So, ini kaedah wakaf yang kelima. Okay, terpakai, kaedah wakaf ini hanya terpakai sekiranya kita wakaf pada huruf hamzah sahaja, syarat pertama. Yang kedua, huruf hamzah tersebut hanya berbaris dua atas sahaja. Kalau kita wakaf pada huruf akhirnya bukan huruf hamzah, maka kaedah wakaf ni tidak terpakai. Untuk kaedah yang kelima ni. Okay? Ataupun kita wakaf pada huruf hamzah, tapi huruf hamzah tu berbaris selain baris dua atas. Contohnya baris satu, A, I, U, ataupun baris dua bawah, In, atau baris dua depan, Un, pun tak terpakai juga. Okay, jelas So, kaedah wakaf yang kelima ni hanya terpakai pada situasi yang pertama, huruf hamzah sahaja. Yang kedua, berbaris dua atas sahaja. Okay, saya harap jelas itu. Okay, so apa yang berlaku? Nampak kat sini bila kita wakaf pada huruf hamzah yang berbaris dua atas sahaja, maka kita akan membacanya begini. Walaupun ditulis begini. Jelas Kita akan baca huruf hamzah tersebut bila kita wakaf pada huruf hamzah, ataupun bila kita berhenti pada huruf akhirnya adalah huruf hamzah, maka kita akan baca huruf hamzah yang berbaris dua itu dengan baris satu, dua harakat. Kita tambah alif. Seolah-olah ada alif. Dari segi bacaan. Dari segi tulisannya kekal macam ini. Okey, saya jelas InsyaAllah di masa yang akan datang, dalam sesi tajwid, kelas tajwid akan datang, insyaAllah kita akan uraikan lebih lanjut lah insyaAllah. So, hukum bacaan ini adalah dinamakan sebagai hukum bacaan mad iwad. Mad iwad. Ain waw dha iwad. Mad iwad ini hanya berlaku ketika wakaf saja. Kalau tak nak wakaf, tak nak berhenti, sambung, tak adalah madnya. Bila berhenti je jadi mad. Bila kita sambung, tak nak berhenti, tak berlaku hukum mad. Itu mad iwad. Okey. Okey, jelas ma'an, bila wakaf dibaca dengan baris satu dua harakat. Okey, dibaca begini, tulisannya kekal macam ni. Okey, so kita jelas ini merupakan kaedah wakaf yang kelima. Okey, kaedah wakaf yang kelima terpakai dalam situasi ataupun dalam senario ataupun dalam keadaan apabila kita berhenti ataupun kita wakaf pada huruf hamzah sahaja, syarat pertama. Yang kedua, huruf hamzah tersebut hanya berbaris dua atas sahaja. Mad iwad, ya betul. Terima kasih Cik Ahmad Sofian. Ain waw dha. Ain waw dha ejak ada iwad. Mad yang berlaku hanya apabila ataupun hanya ketika wakaf saja. Kalau kita tak wakaf, sambung wasal, menyambung bacaan tanpa berhenti, maka tak berlaku lagi dah hukum mad tu. Bila kita berhenti, barulah timbulnya mad iwad tu. Okey. Okey, insya-Allah. So insya-Allah kita akan membaca contoh-contoh yang diberikan dalam muka surat 22 ni, Quran 6 Okey, kita mulakan daripada ayat yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Sufian, sahabat kita dari Kemaman Pahang. Kemaman Pahang, subhanallah. Kemaman Terengganu, tahu banyak. Kemaman Terengganu syik. Okey. So kita mulakan daripada ayat yang pertama kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Okey, boleh jelas Okey, kita nak jaga satu sabdu atas tha. Macam mana bacanya? Tekan pada tha dan lepaskan. 2 step. Tekan pada tha, wabath dan lepaskan tha. Jaga makhraj sa Wabatha, bukannya wabassa. Jangan tukar makhraj tha dengan makhraj huruf sa, sin. Ini tha, batha. Okey. Kemudian nun yang ada baris mati simple. Jumpa aja nun yang ada baris mati ataupun ada tanda mati. Jumpa aja mim yang ada tanda mati ataupun ada baris mati, maka itu nun dan mim yang tidak dibaca dengung. Baca dengan jelas bunyi nun mati, ataupun kalau pada mim dibaca jelas bunyi mim matinya. So kita baca dengan minhu. Jangan baca dengan minhuma. Kita nak mendengungkan nun izhar. Ini nun izhar namanya. Izhar halki namanya dari segi hukumnya lah. So kita baca dengan jelas tanpa dengung. Minhu. Minhu. Jangan minhu. Dah salah sebab kita mendengungkan nun yang bukan dengung. Jangan juga baca macam ni. Minhuma. Minhuma pun salah juga. Salah dari segi mana? Sifat huruf nun tu salah. Dia ada bunyi macam ni sikit. Minhu. Min. Tapi jangan tanpa terlajak. Min. Tu dah lajak dah jadi dengung. Ataupun pendek sangat. Minhuma. Minhuma. M-I-N. Minhuma pun salah juga. Salah dari segi sifat huruf nun tu. So bacaannya ialah jelas, izhar. Tapi jaga sifat nun. Minhuma. Okey. Kemudian jaga baris 2 bertemu dengan kaf. Ini bacaan kita di awal. Bukan di awal jugalah. Page berapa tu 2 hari lepas, 3 hari lepas kita baca. Nun mati bertemu dengan kaf. Hukum ikhfa hakiki, jaga syarat-syarat ikhfa hakiki yang saya sebutkan. Ada 3 perkara yang kita nak jaga. Bibir, mulut, gigi tak bersentuh satu sama lain ataupun tak bersentuh sesama sendiri. Okey. Senang cerita, tak bersentuhan lah. Tak bersentuhan antara sama sendiri ataupun satu sama lain. Okey. Langkah dan bunyi dengunya di rongga hidung mesti minimal 2 harakat. Rijalang lang. Okey. Kafi 2 harakat ada jumpa ya. Yamat ni macam mana nak cam yamat? Ya yang tak ada baris iaitu yamat. So bacaan panjang kepada huruf sebelumnya. Okey. Baris 2 jumpa waw. Ini idgham. Awal Iqra 6 itu kita baca. So idgham maksudnya apa? Memasukkan bacaan ke dalam waw. Ra asalnya dibaca dengan ron baris 2 kan? Tapi disebabkan adanya huruf waw selepas baris 2, maka bacaan baris 2 dibaca dengan baris 1 dan diidghamkan ke dalam waw. Dimasukkan ke dalam waw tanpa perlu kita tekan. Jangan ditekan raw, bukan raw, tapi dimasukkan, diidghamkan dalam waw dengan idgham yang lembut beserta dengung. Ma'al gunnah beserta dengung. Raw, bukannya raw, bukan raw tapi lembut je masuk. Raw, nisa ada misal 4 harakat. An asalnya an baris 2 tapi bila waqaf dibaca dengan baris 1 2 harakat. Okey, ini kita hati-hati. Walaupun ramai yang tahu kaedah bacaan hamzah berbaris 2 ni ketika waqaf, tapi ramai yang membuat kesalahan bacaan kerana ramai yang menyangka dia sudah membaca dengan kadar 2 harakat. Hakikatnya tak cukup 2 harakat. Ramai yang baca dengan wanisaa. Bunyi a betul baca dengan baris 1. Harakat tak cukup. Lebihkan betul. Lebihkan 1 harakat. Wanisaa. 2 harakat. Bukannya wanisaa. Itu baru 1 harakat baru. Ramai yang membaca sedemikian. Sangat-sangat ramai. Berdasarkan daripada pengalaman saya, sangat-sangat ramai. Dan majoriti yang membaca dengan cara macam tu, bukan majoriti lah sebenarnya. Bukan majoriti. Hampir semua yang membaca, bukan hampir semua sebenarnya. Semua, tu yang lebih tepat. Semua yang membaca dengan kaedah yang saya sebut tadi, dengan 1 harakat tu sebenarnya, dia orang sangka, mereka menyangka mereka sudah membaca dengan bacaan yang betul. Sebab bunyi A tadi. Baris 2 bunyi baris 1. Yang baris 2 baca baris 1 betul. Harakatnya yang tak betul. Tak cukup 2 harakat. Hati-hati. Sebab ini berlaku banyak sangat. Terlalu banyak. Wanisa. Jaga 2 harakat. Okey, sekali lagi kita ulang. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Okey, boleh follow Okey, kita baca pada ayat yang kedua.
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع دعاء ونداء. Okey, boleh Kat mana kita nak jaga? Lillazi, lam sabdu tekan lepas lillazi. Nun ada baris mati tak dengung yan. Yan iku jaga sin baris mati ada bunyi desir Jelaskan bunyi desiran. Yasma. Jangan pendek, jangan cepat sangat, jangan keras. Yasma'u, yasma'u. Okey, jaga lebihkan bunyi desir dia, jelaskan bunyi desir. Desiran pada sini. Yasma'u. Lam sabdu tekan illa du'a ada misai so 4 harakat. Bagi dua jumpa waw, idgham ma'runah kita baca awal keluar 6, masuk dalam waw dengung. Hati-hati jangan tekan, masuk lembut aja. Jangan bukan tapi masuk lembut dan dengung. Wa nida dengan an sebab kita wasal tak berhenti. Sini kita baca dengan a sebab kita waqaf pada hamzah sini. So daripada okey, jelas saya takut ada masalah lain lah. Ada keluar error sikit. Boleh saya dapat feedback okey ke? Boleh saya dapat feedback, boleh saya dapat respon makna balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kat phone saya tadi keluar ada error, network error. Okey ke? Suara saya, video, audio semua okey ke? Boleh saya dapatkan makna balas sebelum saya sambung. Saya takut saya cakap seorang-seorang tapi line dah putus. Saya takut macam tu lah. Sebab tadi ada keluar dekat phone saya, kat skrin phone saya keluar network error. Ada terputus ke tadi? Masih okey ke? Tak okey? Tak okey. Ini yang jadi kerisauan. Sudah kabur. Visual tak jelas. Tuan Zuri, tak okey. Allahu Akbar. Macam mana ni? Tak jelas apa yang tak jelas? Suara ke ni? Suara clear. Yang tak jelas ni skrin Suara clear Yang tak okey tadi Cik Bunga Raya, Tuan Hams, Puan Nursiah, Dr. Suria, Tuan Zuri kata visual tak jelas. Suara jelas. Yang lain? Puan Ella sudah kabur. Cik Kamu Zaman kata tak okey. Cik Ahmad Sufian pun kata tak okey. Yang tak okey tu suara ke visual Suara okey. Visual Broadcasting interrupt. Sekarang dah okey ke? Ataupun masih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rusmina Abdul Razak. Selamat datang Puan. Kita ada masalah lain sikit ni. Untuk makluman saya ni bersiaran ni. Saya bilang ni di rumah adik saya. Rumah adik ipar keluarga sebelah isteri sebab berkumpul. Semua adik-beradik isteri saya daripada Johor dah datang. So berkumpul kat rumah adik di Bandar Bukit Kenara. So saya guna mobile network first time saya live gunakan mobile network sebelum ni dari rumah saya. Saya pakai Unify. Skrin tak okey. Macam mana nak buat sama-sama nampaknya. Visual yang tak okey. Masih tak okey Masih tak okey lagi Tulisan tak jelas. Macam mana saya nak buat Saya cuba zoom sikit. Skrin masih tak jelas Ustaz gambar tak jelas. Allahu Akbar, ujian kita malam ni pula. Macam mana Kejap saya cuba guna apa dia panggil hotspot. Saya cuba guna hotspot daripada phone wife saya. Sekejap saya cuba.
Okey dah. Okey, alhamdulillah. Dr. Surya dah okey. Yang lain, sahabat-sahabat yang lain okey ke? Doktor perempuan, muslimin muslimat yang lain dah okey ke? Dr. Surya daripada Bangi dah okey. Alhamdulillah. Dah okey, alhamdulillah. Nasib baik, alhamdulillah. Okey. Saya guna hotspot yang handphone wife saya. Okey, alhamdulillah. Lega saya. Okey, so kita boleh proceed Okey dah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sebab saya pakai prepaid. Saya pakai prepaid, tak tahulah mungkin line prepaid tak bagus, tak kuat ke. Dah jelas Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Okey, Puan Fazlianti semua dah okey, Cik Mahdi dah okey. Cik Charuni okey, Puan Asnah okey, Puan Ella dah keluar masuk balik. Okey, alhamdulillah. So kita proceed Okey, kita baca lagi sekali. Kita dah baca tadi kita baca ulang bacaan yang kedua. Dah baca tadi Dah jelas Okey, alhamdulillah. Cik Kamu Zaman semua dah okey, alhamdulillah. Okey. Kita baca lagi sekali Saya rasa kita dah baca dah tadi sekali ni bacaan kedua. Okey. KK dua-dua sudah jelas. Alhamdulillah dah clear Okey, Tuan Zuhri. Ni tuan lawyer kita ni daripada mana Tuan Zuhri? Kedah Kedah. Kedah. Okey. Kita ulang sekali lagi bacaan kita ayat yang kedua. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la. Okey, sorry. Sekali lagi kita ulang sini nak hati-hati. Saya lupa nak bagi tahu sini. Ini ada terselit ni sebab dia apa nama nak cakap dia compress tulisan tu. Tu jadi macam terkepit sikit sini. Tu rubah Rubah dia titik bawah tu, bagi bawah B itu mim bagi tamma. Okey, sekali lagi kita ulang. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Okey, boleh follow Okey. Seterusnya ayat yang ketiga. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Okey. Kat sini tak ada wakaf pada huruf hamzah. Tak ada. Okey, tak apa. Kita tengok apa hukum yang ada kat sini. Nun mati berjumpa dengan ra. Ini kita punya topik Iqra 5 Nun mati jumpa dengan ra. Baca nun mati kita hilangkan. Ma lompat nun masuk dalam ra sabdu. Tekan dan lepaskan dengan baris ra tanpa dengung. Marra. Lompat nun. Nun tak pakai. Dari segi bacaannya lah. Marra Kemudian kita jaga ra tekan pada ba sabdu. Rabbu. Bu pula tekan pada sin sabdu. Bussa. Okey. Ma dilompat nun. Tekan pada ra. Marra. Ra tekan pada ba sebab ba ada sabdu. Dan lepaskan dengan baris ba. Rabbu. Bu tekan pula pada sin sebab sin ada sabdu. Lepaskan pula dengan baris sin pada atas. Bussa. Hati-hati Ma dua harakat ada alif pendek. Wa pun dua harakat ada alif kontok tu. Last sekali kulillah. Kita wakaf pada nama Allah. Dengan bacaan mat lah. Kita pilih 4 lah. Kita pilih 4 Boleh pilih 2, boleh pilih 6 tapi kita pilih 4 lah. Okey. Kulillah. Okey, sekali lagi kita ulang. Kul marrabb kul. Kita jaga lam Kul. Okey. Kul marrabbus samawati wal ardi qulillah. Okey, seterusnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, jaga za ni saya suka sebut. Za mati Wa idh qad. Satu nak jaga za bukan za. Jangan baca wa iz. Itu kita dah tukar huruf. Huruf za dengan huruf zai. Hati-hati. Bukannya wa iz. Kita dah tukar huruf tu. Makhraj salah, huruf pun dah tukar. Okey. Za jaga wa iz, nipis je. Hujung atas hujung lidah kena gigi potong tu atas tu, gigi atas tu, gigi kapak tu Wa iz. Okey, yang pertama, yang kedua nak jaga yang biasa berlaku kesalahan dibaca dengan wa iz. Tak nak baca iz. Tu kadang-kadang ada keluar terlantun. Bila kita keraskan za, mudah je bunyi terlantun. Wa iz ko iz. Tak nak iz, itu dah jadi qalqalah dah. Kita mengkolkolahkan huruf za yang bukan qalqalah. Jaga wa iz ko bukannya wa iz. Tu dah tukar huruf zai ataupun wa iz tak ada z wa iz ko. Okey, jaga tempat yang biasa berlaku kesalahan walaupun nampak simple. Lil mala. Okey, sebelum tu ba sabdu tekan pada ba rabbu lil mala. La yang panjang 4 harakat
lil mala. Okey, jaga hati-hati ni pun sebab dia nak kompres tulisan, nak muatkan dalam ruangan yang sempit ni kan, tu jadi rapat sangat tu rupa dia. Okey, la 4 rakaat ada misal I tekan pada nun, nun bersabdu. Sebab sabdu tanun, tekan pada nun dan dengung in. Nun bagi bawah ada ya. Ni ya bawah nun ni. So ni 2 harakat. In, tekan pada nun dan dengung. Lepaskan nun dengan bagi bawah. Kemudian ada ya kosong, ya yang tak ada tanda. Maka ya tu memanjangkan nun lah sebelum dia. Ni. Baris 2 jumpa fa, ikhfa. Lung. Jaga dengung bunyi rongga di dalam rongga hidung bukannya lung fi. Bukan dengung di bibir, bukan dengung di gigi, tapi dengung di rongga hidung. Bukannya lung fi. Hati-hati dengar, perhatikan saya sebut Ini kesalahan bacaan yang biasa berlaku. Dengung ikhfa bila baris 2 jumpa fa. Ja'ilum fi. Ilum fi. Bukan bunyi dengung di bibir. Okey, tiada sentuhan gigi dengan bibir, tak ada. Tak sentuh lagi makhraj ataupun tak sentuh lagi rumah huruf fa. Dengung di rongga hidung. Lung. Bukannya lung fi, tapi nya lung fil. Okey? Khalifah. Kita waqaf pada huruf ta marbutah, ta bulat, bertukar bacaan menjadi bacaan ha sakinah, ha mati. Khalifah. Ada baca khalifat. Fat. Salah. Kalau ta sampan, ta maftuhah, ta mangkuk, ya. Ini ta marbutah, ta bulat, ta sanggul. Bila waqaf pada huruf ta bulat, bertukar bacaan menjadi huruf ha mati, ha sakinah. Ini topik kita masa iqra' 5. Kaedah bacaan waqaf yang ketiga. Boleh refer balik kalau dah lupa, boleh refer balik. Kaedah bacaan ketika waqaf yang ketiga masa kita iqra' 5 dulu. Okey? Fah. Okey, sekali lagi kita ulang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, boleh follow. Okey, insya-Allah. Yang berikutnya. Famanil turra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Famani dhamati. Famanil. Okey, nil. Hati-hati jangan baca dengan famanid. Nid salah. Itu kita dah mengadakan sifat baru bagi dha, iaitu sifat qalqalah. Nid salah. Jaga famanid. Lepas tu ta. Jaga ni dha ni ta, jangan cantum sekali. Famanid turra. Okey. Famanid turra gha. Ada ya lin, ya lunak. Macam mana nak cari ya lunak? Ya yang ada baris mati. So lunakkan dia kat sini. Ghaira baghin. Tengok bagi 2 jumpa waw, idgham. Masuk dalam waw, jangan tekan, masuk dengan lembut aja berserta dengung. Wala. Bagi 2 jumpa fa, sama tadi bagi 2 jumpa fa dengung kat rongga hidung. Ding, bukannya ding. Bukan ding, bukan dengung di bibir, dengung di rongga hidung. Ding fala. 4 harakat ada misai. Ithma alai. Ada ya lin lunakkan berserta bacaan mat, panjangkan dia. Ni bacaan lunak. Ya ada baris mati, ya ada baris mati. Kita panggil ya lin ya lunak, ya yang bersifat lunak dan lembut. So lunakkan dia. Bila wasal sambung, dia tak jadi panjang. Cuma lunak aja. Ghaira. Tak panjang tak jadi mat, tapi bila waqaf dia jadi mat, dipanggil mat lin jadi bila waqaf. So kita baca dia 2 4 6 boleh, kita pilih 4 jugalah. Kita pilih baca 4 harakat. Alai. Bukan la panjang, ya yang panjang. Alai. Baru mati dengan ha. Okey, boleh Sekali lagi kita ulang. So jaga la 4 harakat, alai pun 4 harakat kat situ. Kita waqaf dengan mad lin. Kita waqaf pada huruf lin, dia bertukar menjadi bacaan mad lin. Huruf lin yang dibaca panjang. Dibaca dengan bacaan mad ketika apabila waqaf pada huruf lin. Okey, sekali lagi kita ulang. Famanil turra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in.
Okey, maaf. Terputus. Bukan lain putus, suara saya yang putus kat situ. Minta maaf, sorry. Okey, minum air sikit. Sorry sini dengung ifak. Okey, sini ada dengung nun sabdu. Tekan nun, dengung dan lepaskan dengan baris. Inna. Mim tekan pada kaf tanpa dengung. Makka. Mak tekan ka, lepaskan. Ka tekan pada nun, kan. Sebab nun ada sabdu, so dengung. Kan tekan dulu, dengung. Na, lepaskan kepada baris dia. Kita ada yalin sini, jaga tai wa tai. Okey, lagi lunakkan. Jangan tak nak wa taina, bukan taina. Lunakkan dia. Taina hu min, nun mati jumpa kah dengung ikhfa. Min kulli syai'in, bagi dua jumpa sin, dengung ikhfa juga sama macam ni. Sababa, dua harakat. Ini kenapa kita baca dengan baris satu, dua harakat. Ini topik kita di Iqra' 5, kaedah wakaf yang kedua. Betul betul. Ini kaedah wakaf yang kedua. Bukan yang ni. Ini hanya terpakai untuk hamzah yang berbaris dua atas saja. Ini bukan topik kita hari ni. Ini topik kita masa Iqra' 5 itu hari. Kalau tuan-tuan boleh rujuk balik bacaan kita masa Iqra' 5, kaedah wakaf yang kedua. Bila kita wakaf pada apa sahaja huruf yang berbaris dua atas diikuti dengan alif ataupun ya yang tak ada baris. Saya ulang apabila kita wakaf pada huruf, sekali lagi, apabila kita wakaf pada sebarang huruf, apabila kita wakaf ataupun berhenti pada apa sahaja huruf yang berbaris dua atas diikuti dengan alif ataupun ya kosong, maka kita baca dia dengan baris satu, dua harakat. Sama macam yang ini. Yang ini pula, kita wakaf pada huruf hamzah sahaja. Yang baris dua atas sahaja dibaca dengan baris satu, dua harakat. Kita tambah alif. Buang satu baris, tambah alif. Yang ni, kita tak tambah alif sebab memang dah ada alif. Buang baris satu je lah. Yang ni dua kerja lah. Yang kerja yang pertama, bila kita wakaf pada huruf hamzah, yang kerja satu, yang pertama, buang baris. Daripada dua, baris satu, tambah alif. Sebab kita baca dia dengan dua harakat. Tapi kalau kita wakaf pada apa saja huruf yang berbaris dua atas diikuti dengan alif, kerja kita satu je lah. Buang baris je satu. Baca dengan, sebab alif dah ada, buang baris satu, terus jadi dua harakat. Ba. Boleh sekali lagi kita ulang. Okey. Saya kena ambil nafas banyak sikit. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Boleh So kita ada dengung sini, dengung ifak satu ing dengan min, atau dua dengung ifak. Yang ni dengung nun sabdu wajibul gunnah. Inna kanna. Jaga. So ada 4 dengung kat sini. 2 dengung wajibul gunnah, dengung pada nun sabdu, tekan dengung dah lepaskan. 2 dengung ikhfa. Hati-hati, banyak dengung dah ni. Lepas tu ada lin lagi. Ada waqaf yang ni lagi. Okey, sekali lagi lah kita ulang Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Saya tak cukup 2 harakat tu. Sorry. Saya kena beritahu tu. Ba saya tak cukup 2 harakat. Itu ba 1 harakat. Salah tu. Tapi sebab saya dah putus nafas langsung lah tadi. Okey. Sekali lagi kita ulang Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Tu baru betul. Baru cukup ba 2 harakat. Tadi tak cukup. Okey. Last. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Okey. Kita mula dengan hamzah wasal, diikuti dengan lam. Tak payah fikir panjang, terus a. Hamzah wasal berpasangan dengan lam pada awal bacaan, awal ayat. Terus kita baca dengan a. Ini kita dah terang itu So a, lam ada sabdu. So Allah. Okey, allazi. Kemudian kita nak jaga kat sini, baris 2 jumpa waw. Idgham ma'al-gunnah masuk dalam waw dengan kemasukan yang lembut, jangan ditekan-tekan pada waw tu. Syau berserta dengung. Syau. Wa tekan pada sin, sin ada sabdu. Wassa. Ma 4 harakat ada misai. Na pun 4 harakat ada misai. Kita berhenti pada huruf hamzah baris 2. Apa yang berlaku? 2 tugas. 2 tugasan yang kita perlu buat. Yang pertama,
Bila kita berhenti pada huruf hamzah yang berbaris dua, yang pertama buang satu baris. Daripada baris dua, an jadi a. Tugas kita yang kedua ialah tambah alif. Sebab kita wakaf dia dengan dua harakat. Itu tugasan. Bila kita wakaf pada huruf hamzah yang berbaris dua atas. Okey, jadi a, dua harakat. Tak nak bina bunyi a. Bunyi macam okey kan? Okey kat mana? Okey kat baris dua, jadi baris satu je yang okey. Harakat tak okey langsung. Guru saya kata, apa pasal terperanjat tu? Apa pasal berhenti wakaf terkejut sangat tu? Bina kalau guru saya kata, pasal terkejut berhenti tu. Panjanglah sikit, dua harakat kan? Kalau guru saya tegur macam tu lah. Okey. Okey. Sekali lagi kita ulang bacaan terakhir untuk malam ni, insya-Allah. Sama-sama kita ulang. Last. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Okey, alhamdulillah. Boleh follow saya setakat ni. Okay, alhamdulillah berakhirnya pertemuan kita pada malam ni, walaupun kita diuji dengan ketakstabilan lain tadi, mobile network tadi kan. Okey. So, alhamdulillah, apa-apa pun, alhamdulillah kita dapat menamatkan juga topik kita yang malam ni, kaedah wakaf yang ke-5, iaitu apabila kita wakaf pada huruf hamzah sahaja yang berbaris dua atas sahaja. So, ada dua tugasan yang kita kena buat lah. Pada huruf hamzah tu, yang pertama, kita buang satu baris daripada an jadi a, tambah alif, so jadikan dia dua harakat a. Okey, jelas Okey, so alhamdulillah. So, insya-Allah pagi esok jangan lupa. Pagi esok kita macam biasa. Okey, pagi Sabtu je, untuk 4 minggu ni kita tak ada sebab saya ada seminar fiqh Al-Quran tu. So, pagi esok, seperti mana biasa, kita akan bertemu pukul 9 pagi. Kita akan bertemu pukul 9 pagi pada pertemuan yang ke-55. Esok pagi masuk kelas kita yang ke-55. Okey, kita akan sama bacaan di muka surat 23 Iqra' 6. Okey, esok masih lagi dalam topik bacaan wakaf. Kita akan tengok esok kaedah wakaf yang ke-6. Esok pun menarik, dan saya boleh kata sangat-sangat menarik ya. So jangan terlepas. Sebab apa menarik? Sebab banyak sangat orang buat kesalahan bacaan pada kaedah wakaf yang ke-6 ni yang akan kita jumpa, yang akan kita tengok sama-sama esok insya-Allah. Kaedah wakaf pada dua huruf mati, pada sakinain ataupun sukunain, pada dua huruf sukun. Ni menarik sebab sebab banyak berlaku kesalahan bacaan, terlalu banyak yang berlakunya kesalahan bacaan dalam kaedah wakaf yang ke-6 yang kita nak sama-sama baca pada esok pagi. Okey. Okey, yang ni menarik. Guru saya pernah sebut, esok saya akan sebut Saya akan huraikan dengan lebih lanjut insya-Allah. Cuma saya bagi dia punya istilah dia teaser sikit. Untuk kaedah bacaan wakaf esok ni, guru saya Datuk Salahuddin bin Omar Al-Hafiz Al-Qari, dia pernah sebut, jangan kita kapan dua mayat dengan satu kapan. Ni saya punya teaser untuk esok. Guru saya kata, apa pasal dua orang jenazah mati pergi bungkus dengan satu kain kapan? Dua orang jenazah, dua kain kapan lah. Itu berkaitan dengan kaedah wakaf kita esok. Okey, menarik kan? Bunyi macam menarik lah. Saya bagi menarik sikit bunyi dia. So, insyaAllah esok kita akan tengok kaedah bacaan wakaf yang ke-6 esok. Okey. Ada bunyi kain kapan kan? Menarik sikit esok. Okey. Itu pesan guru saya yang kita sampai mati kita akan ingat. Bila guru saya kata, pasal ada dua orang mati, ada dua jenazah, bungkus dengan satu kain kapan. Dua orang mati, dua orang jenazah, bungkus masing-masing lah. Okay, dua kapan yang berbeza lah. Berkaitan dengan kaedah wakaf esok. Okay, insyaAllah. Kita akan berjumpa pagi esok, jam 9 pagi insyaAllah. So, jangan lupa, boleh wawarkan juga kepada saudara mara, adik-beradik, kawan keluarga, sahabat-sahabat anda kita, supaya kita boleh sama-sama turut serta pagi esok. InsyaAllah kita boleh dapat manfaatnya bersama-sama insyaAllah. Yang paling penting, kita boleh kenal pasti kesalahan bacaan yang kita dah buat selama ni tanpa kita sedar ataupun tanpa kita tahu. Okay. Kita betulkan supaya kita akan boleh betulkan yang biasa, biasakan yang betul insyaAllah. So, alhamdulillah, terima kasih semua. Okay, alhamdulillah, banyak ilmu dapat malam ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Asnah, terima kasih Puan Fazlianti, terima kasih Dr. Surya, Tuan Hans, Puan Ella, Puan Nuraini. Ini tak jawab lagi soalan saya ni. Cik Caruni ke Puan Caruni ni? Saya tak nampak lah gambar tu. Kecil sangat. Saya takut salah panggil kan. Puan ke Cik Caruni ni? Saya betul-betul tak nampak gambar tu, kecil sangat. Tuan Zuhri, okey, semualah. Terima kasih saya ucap Puan Rusmina, Cik Kamrul Zaman, Tuan Amran kita, Cik Mahdi, Puan Nuraini. Siapa lagi yang saya sebutkan nama dia? Semualah saya ucap terima kasih semua.
Okey. Saya juga ucapkan ribuan dan juga jutaan kemaafan lah kalau ada kekurangan, kelemahan. Tadi kita ada masalah lain sikit, saya minta maaf banyak. InsyaAllah mudah-mudahan pagi esok tak ada masalah lah. Lepas habislah ni, saya tu balik rumah. So esok insyaAllah kita akan bersiaran dari rumah saya. InsyaAllah kita guna line Unify, insyaAllah lebih stabil insyaAllah. Malam ni kita terpaksa guna mobile network. Ataupun saya kena guna hotspot wifi saya punya phone. Sebab tadi ada masalah problem lain tadi kan. So terima kasih banyak. Puan Mariam ada Terima kasih juga Cik Fauzi Muhammad. First time Puan Fauzi. Sorry, Cik Fauzi. Minta maaf banyak. Minta maaf tersasul. First time saya nampak nama Cik Fauzi Muhammad ni. Okay. Selamat datang saya ucapkan. So, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir. InsyaAllah kita akan jumpa pagi esok dengan topik yang menarik. Kaedah bacaan wakaf yang ke-6 insyaAllah. So kita akan jumpa esok pagi pukul 9 pagi insyaAllah. So sekadar itu, kita akan jumpa esok pagi pukul 9, jangan lupa. Terima kasih banyak pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.